Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan juga salam sejahtera. Berjumpa kita lagi dalam Garasi TV pada 31 bulan Oktober, iaitu hari terakhir bagi bulan Oktober, tragedi Oktober. Pertama saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan Garasi yang memberi sokongan pada sesi semalam, Gin House semalam, di mana menarik kerana kami buat kali keempat berjaya memecahkan rekod tontonan 2,000 bagi sebuah saluran kecil, iaitu Garasi TV. Memperolehi 2,000 tontonan adalah angka yang besar untuk kami, kerana tak semua angka menggambarkan tempat yang sama. Tapi bagi sebuah padang permainan yang kecil seperti Garasi TV, memperolehi 2,000 tontonan adalah sesuatu yang luar biasa, dan kami bersyukur Alhamdulillah kerana sesi semalam mengenai jeans Repro Made USA oleh Omar Ahmad Badawi memecahkan rekod 2.2 juta, berarti 2.2 juta, 2.2 ribu. Dan juga yang paling menarik adalah reach view-nya mencecah sampai 132,000, berarti ramai orang menerima notification mengenai sesi semalam. Dan saya preview balik dan membaca banyak komen mengenai apa yang anda tanyakan, dan saya rasa itu yang didahagakan oleh komuniti peminat jeans, iaitu mendapatkan maklumat, mengetahui tentang sesuatu perkara, berkongsi ilmu dan berkongsi maklumat yang saya rasa menarik kerana ramai yang ingin tahu tentang banyak perkara, walaupun tidak semua yang kita ingin tahu ingin kita miliki. Ingat satu perkara, tak semua yang kita ingin tahu berarti ingin kita miliki. Dan tak sesemua yang kita ingin tahu adalah benda yang telah kita miliki. Berkongsi pengetahuan dalam dunia jeans yang sangat luas dan sangat besar ini, dia menjadikan kita lebih berpengetahuan. Walaupun orang akan bertanya apa lebihnya anda tahu tentang jeans, tapi saya bagi tahu pada saudara, pengetahuan tentang jeans adalah sesuatu pengetahuan yang saya rasa easy going. Dia panggil happy hour. Kita duduk dan mendengar orang bercerita tentang minat mereka. Dan semalam Omar Ahmad Badawi yang mula meminati jeans ketika bersekolah di tingkatan 3 menceritakan bagaimana beliau memulakan minat bandelnya, kerana dia tinggal di kampung baru dan coket adalah syurga bandel pada waktu itu. Bagaimana beliau memulakan pembeliannya hanya dengan membeli jeans RM5 ke RM25 yang dijual dalam bandel pada scene sekitar 84. Pada era yang sama juga, muzik rock kapak datang membawa setup pakaian yang baru bagi komuniti yang dipengaruhi oleh muzik rock kapak. Kerana saudara tahu bahawa 60s kita dipengaruhi oleh pop Ye. Kemudian kita pergi kepada pop Melayu yang terkenal dengan baggy dan juga baju collar ala-ala Saturday Night Fever, ataupun saudara kalau pernah menonton Saturday Night Fever, anda akan tahu itu adalah scenes yang dibawa oleh muzik pop. Dan hinggalah apabila muzik rock muncul pada 84, generasi seperti Omar mula melihat apakah definisi pakaian yang dipakai untuk memenuhi aspirasi muzik rock yang tengah berkembang. Dan pada waktu itu tak semua orang berkemampuan. Saya bagi tahu pada saudara, istilah middle class Malay ataupun Melayu kelas menengah adalah istilah yang tak pernah pun disebut pada waktu itu, kerana istilah ekonomi, istilah pendapatan ekonomi orang Melayu pada waktu itu belum mencipta lagi middle class. Ramainya kita sebut sebagai golongan marhain saja. Migrasi yang datang ke Lembah Kelang begitu banyak dan begitu tinggi, tak ramai orang mempunyai pekerjaan yang selesa. Ketika saya sampai di Kuala Lumpur 94 dan saya bekerja sebagai pekerja di Pasar Borong dan kemudian menjadi kru filem, itulah barang yang mampu dibeli, 5 ke 10 ringgit untuk seluar, kerana gaji harian bagi mereka yang bekerja di Pasar Borong sekitar 18 ke 20 ringgit sehari. Anda bekerja pada pukul 3 pagi hingga pukul 10 pagi. Apabila anda bekerja dengan sebagai kru production, shooting lebih kurang dalam 16 ataupun ke 28 hari mengikut panjangnya telemovie, gaji bagi kru biasa seperti orang baru macam saya pada waktu itu adalah sekitar 800 ke 1000 ringgit. Jadi tak mungkin kita mampu memiliki jeans yang pada waktu itu kata Omar, harga sehelai Levi's di butik mencecah 70 lebih ringgit. Kemudian pada 90-an dia mencapai harga 135 ke 140 ringgit. Jadi terima kasih kepada Omar. Kemudian dalam sesi tersebut juga saya mendengar, saya membaca balik komen-komen ramai yang bertanya apa yang akan terjadi kepada mereka sekiranya mereka tidak membeli jeans biru. Apakah dengan hanya mencari takik ataupun mencari larik atau mencari whiskers atau mencari honeycomb, ataupun anda mencari faded pelunturan untuk mendapatkan karakter jeans, apa yang berlaku apabila anda bermain dengan jeans yang murah? Jeans combo yang biasanya dijual oleh Garasi
RM200. Saya akan cerita nanti pecahan scene dan senario bagaimana kita nak bermain dengan jeans dalam pelbagai kategori mengikut minat, dan juga akhirnya saya beritahu pada saudara, kalau anda memikirkan jeans sebagai luxury item, maka bergayalah dengan rasa itu adalah luxury. Tetapi kalau anda ingin menggayakan jeans sebagai seniman jeans ataupun jeans fighter ataupun orang panggil jeans lover, itu terpulang pada saudara mengisi aspirasi tersebut. Saya masih hijau dalam jeans ni, walaupun saya beli bundle 2004. Tapi sangat hijau, saya tak tahu banyak benda. Kalau anda nak tanya saya tentang detail-detail apa semua ni, itu bukan keahlian saya. Tetapi saya melihat jeans adalah kerana melihat jeans dan karakteristik. Begitu saya suka dengan jeans kerana akhirnya jeans dapat menceritakan kehidupan seseorang. Sebab tu saya kata, setiap kali anda berbual dengan saya akan bercerita tentang jeans dan karakteristik, bahawa orang memiliki jeans seperti seniman yang memiliki canvas. Cuma seniman yang memiliki canvas, dia akan membeli brush dan juga cat untuk mewarnakan canvasnya untuk menghasilkan sebuah lukisan. Tetapi seniman jeans, dia membeli jeans dan dia mencipta dan mendekorasi jeansnya. Sama ada kalau jeans biru saudara pakai untuk mendapat larik dan corak. Sekiranya saudara memakai jeans season, saudara mereka jeans season saudara dalam bentuk sashiko ataupun bentuk tampalan, atau saudara pergi kepada bentuk ini, ini antara satu lagi bentuk yang saudara boleh mencuba di rumah. Dan ini juga antara bentuk yang saudara boleh mencuba di rumah. Selain saudara berfikir bahawa mereka yang memiliki jeans biru akan pergi kepada karakter jeans ini, daripada selai jeans biru yang begini, ini jeans biru yang sebegini. Okey, mereka yang pergi kepada jeans biru yang sebegini, mereka akan mencari standard yang begini. Okey, ini satu lagi kategori. Tetapi sekiranya anda memiliki jeans yang season begini, okey, anda beli dengan harga yang murah, barangkali ketika combo garasi 2 lay 100, atau anda membeli item di bawah RM180 ataupun RM100, anda bertanya, apakah anda kehilangan potensi untuk mendapatkan karakter jeans begini? Tidak. Bagi seniman jeans, seperti saya kata, adalah apabila anda menerima canvas, anda akan mengusahakan canvas anda untuk mendapatkan warnanya. Sama ada saya kata semalam, kenapa barang yang dibawa oleh red jeans tu yang dibawa oleh Omar, saya suka. Ramai orang cakap sana lock. Red yang dibawa oleh Omar, jeans yang menggunakan 55% cotton dan 45% hem, saya minat adalah kerana benang padanya. Benang yang dijahit pada saya adalah satu daripada larikan seperti melihat sebuah lukisan di atas selai seluar jeans dengan melihat seni benang. Kerana seni benang itu memberikan kita gambaran bahawa ini adalah sebuah karya seni di atas selai seluar Levi's. Kerana benang itu telah menyebabkan kita rasa seperti menikmati lukisan kepada seluar Levi's. Begitu juga kalau saudara dah pergi jeans yang begini, saya tak ada sashiko, tapi saya dah beritahu banyak kali, kata saudara boleh pergi kepada Fazli. Saya tanpa hari sekarang ni tidak akan menikmati Facebooknya. Saya akan menikmati Facebooknya, dan alhamdulillah dia posting banyak, sama ada hasil kerjanya atau hasil kerja tangan sashiko oleh pemain-pemain sashiko yang hebat, ataupun dia berkongsi saja, atau malas kan dia ada live untuk menjahit sashiko. Berarti itu adalah league yang satu lagi saudara boleh bermain untuk menjadikan seniman jeans, bahawa dia bukanlah tentang jeans biru yang mahal-mahal. Kerana tak semua begitu. Ketika saya beritahu kepada saudara, kalau kita nak pergi ke ini adalah karakter jeans yang dipakai oleh pembelasah jeans. Seniman jeans yang menggunakan kualiti hidup dan juga pergerakan hariannya, kerjayanya, perjuangan hariannya untuk mencipta apa yang kita sebut sebagai honeycomb, sebagai whisker, sebagai apa-apa. Tetapi apabila saudara berada dalam league yang begini pula, anda membeli selai seluar yang saya consider sebagai penjahat jeans lah, kita sebut dirty denim, yang saya selalu sebut pengganas jeans apa semua. Di mana apabila sampai kepada saudara, saudara akan menghasilkan pula karya seni yang begini. Kalau saya, minat saya begini, berbanding sashiko, saya lebih minat larik begini. Kerana pada orang tua macam saya, tafsirannya adalah bagaimana selai seluar jeans menjadi satu kanvas karya, di mana orang mereka semula, ini bukan saya buat, saya beli dah memang macam ni. Dan ini pula bukan dibuat oleh orang, rupanya Levi's mengeluarkan edisi ni. Dulu saya kata pemakainya yang terdahulu, tetapi setelah dicari, rupanya Levi's event malah mengeluarkan begini. Sama seperti Levi's mengeluarkan edisi itu. Berarti edisi ini adalah edisi memang dikeluarkan oleh Levi's, bukan dibikin oleh pembikinnya. Berarti apabila kita menerima jeans, bagi memenuhi soalan yang ditanya oleh orang lain, bang, cerita jeans biru je, cerita
honeycomb, tak. Banyak. Sebab tu saya cerita pada saudara-saudara, pemain-pemain jeans Jepun telah meneroka area yang sangat luas dalam permainan jeans. Bukan saja tentang jeans yang Ozi ataupun jenis kain. Sama ada saudara nak membeli kain yang tebal, kain yang biru, kain yang apa, tidak. Bagi pemain jeans Japan, dia jeans marahan juga mencipta banyak perkara-perkara yang akhirnya memenuhi estetika hidup, memberikan pemakainya menikmati karya yang dihasilkannya sendiri, dan memberikan orang lain peluang untuk melihat jeans di tubuh seorang pemakainya sebagai sebuah karya seni yang bergerak. Ini antara perkara yang saya nak advise pada saudara, bahawa mekanisme bermain jeans, panorama dan juga dia punya utopia sangat luas. Saudara boleh berilusi, bukan saja berilusi tentang harga jeans yang saudara ingin memiliki, tapi lebih baik sebagai pemain jeans, kita berilusi bagaimana menjadikan jeans kita sebagai jeans yang boleh mencorakkan karakter, yang boleh menggambarkan siapakah pemakainya apabila orang melihat kepada barang yang saudara pakai. Jadi kalaulah saudara nak pergi kepada seni tampalan biasa, ini adalah seni tampalan biasa. Yang maksud saya ni bukanlah saudara kena menjahitnya, tetapi saudara hanya mempunyai ilusi bagaimana menjadikan seluar koyak ataupun seluar season yang saudara miliki mempunyai karakter. Sama ada saudara pergi kepada tukang jahit dan tukang jahit menjahitnya, ataupun saudara menggunakan belajar proses sashiko yang seperti mana Fadli belajar, saudara boleh belajar saya berada di YouTube, dan kemudian saudara menghasilkannya. Atau saudara nak main dengan game yang lebih ekstrim, iaitu dengan menggunakan brus gigi ataupun apa saja yang saudara rasa, saudara belajar saudara di YouTube, kerana mereka menunjukkannya bagaimana pelukis-pelukis antarabangsa yang mencorakkan lukisan daripada kanvas, yang mencorakkan kanvas dengan lukisannya. Saudara boleh menghasilkannya dengan mempelajarinya, mengisi waktu masa saudara, menjadikan jeans selain daripada fashion adalah terapi waktu di mana saudara dapat menggunakan karya kreatif begini, kerana saudara adalah pemain jeans sejati. Saya ingin menjelaskan juga kepada saudara, tak semua orang seperti kita akan boleh menikmati hidup seperti Hiroshi Okamoto. Hiroshi mempunyai kehidupan yang hebat, kerana dia adalah pengasas The Royal McCoy dan sekarang beliau adalah pemilik The Toys McCoy. Bagaimana pada masa mudanya, kegilaan beliau kepada jeans Amerika menyebabkan dia menjadi hippie selama 2 tahun, membawa backpack, menggembara, memutari Amerika, masuk ke satu store demi satu store, kedai bandar demi satu kedai bandar selama 2 tahun. Kumpul-kumpul barang, dia hantar balik ke kampungnya di Jepun. Kumpul-kumpul barang, hantar balik di Jepun. Kumpul-kumpul barang, hantar balik di Jepun. Hingga beliau dianggap antara collectors Levi's yang hebat di Jepun. Dihormati kerana minat dan passionnya terhadap Levi's menjadikan dia seorang pengembara backpack yang mengembara di seluruh Amerika, 49 negeri dan 1 wilayah, 50. Tak ada tempat yang tak dimasukinya selama 2 tahun tanpa pernah pulang ke Jepun, kecuali mengirim setiap barang yang dia menyelam tu, yang dia jumpa tu, dia hantar balik ke Jepun. Tak semua daripada kita mampu mengharungi kehidupan sebagai pemain jeans yang dahsyat begitu. Tak semua daripada kita, kerana setiap orang mempunyai kalender dan jadual hidup yang ditakdirkan yang berbeza. Setiap orang mempunyai komitmen hidup yang berbeza. Tetapi membaca kisahnya, kita tahu bagaimana pemain jeans sejati mencipta dunianya, hingga orang mengatakan bahawa sesekali dia kelihatan seperti aneh dan tidak waras, tetapi itulah yang membawa Hiroshi Okamoto menjadi salah satu legenda jeans di Jepun. Walaupun scene lebih kepada jaket tentera, barangan-barangan tentera, tetapi untuk mendapatkan semua perkara ini, beliau melakukan dengan menggembara dan menjadi hippies selama 2 tahun, merentas 49 negeri dan 1 wilayah di Amerika. Hingga akhirnya apabila Real McCoy dan kemudiannya Toy McCoy dihasilkan, beliau dihormati oleh pemain-pemain muda jeans Jepun kerana bukan beliau seorang yang dianggap fake. Beliau dianggap sebagai the genuine jeans lover, the genuine fashion lover. Walaupun sebenarnya dalam kategori saya akan menyebutkan dia sebagai the genuine vintage lover, kerana kegilaannya kepada barangan-barangan yang dihasilkan pada era Perang Dunia Kedua, terutama jaket, terutama apa saja, menyebabkan beliau mengembara. Tak semua daripada kita akan menikmati kehidupan seperti Shinichi Haraki, yang memulakan karier masa mudanya pada usia 23 tahun dalam syarikat Edwin, mencipta begitu banyak desain untuk Edwin, dianggap sebagai salah seorang adalah man behind Edwin scene. Berarti Edwin apabila melalui zaman gembilangnya, Edwin tak boleh melupakan kehebatan yang hasil daripada sumbangan 1980 hingga 2003. Itu adalah sumbangan Shinichi Haraki ketika beliau menjadi designer dan pengarah kreatif kepada syarikat Edwin. Hingga akhirnya beliau berasa letih untuk menjadi seorang yang dibayar gaji,
dan dia keluar dan menghasilkan jeansnya sendiri, iaitu di Ironheart, dengan harapan bahawa jeans tersebut boleh memenuhi aspirasi peribadinya, iaitu memiliki seluar jeans untuk memenuhi kegilaan yang menunggang motosikal. Tak semua daripada kita akan melalui kehidupan yang hebat begitu hanya kerana kita ingin menjadi jeansman, so-called jeansman yang dianggap sebagai ikon jeansman global, kerana di Jepun yang berbeza di Amerika. Di Amerika adalah designer dan di Amerika adalah investor. Tetapi di Jepun, kesemua jeans adalah inventor, orang yang mereka karya, orang yang hidup dengan passion terhadap jeans. Dia tak mungkin kita boleh mendapat apa yang diperoleh oleh Shinichi Araki terhadap kecintaannya terhadap jeans. Walaupun Ironheart dihasilkan pada mulanya untuk memenuhi kepuasan peribadinya, iaitu setelah 23 tahun dia berada di Edwin dan menghasilkan jeans Edwin untuk kegunaan man on the street ataupun daily jeans, tetapi sebagai pecinta Harley Davidson, kan dalam hidupnya beliau memiliki 2 Harley Davidson dan sebuah BMW 1200. Saya fikir dia ada duit waktu tu. Saya fikir dia dah ada duit dan seperti mana saudara lihat di IG dia, kita tahu bahawa beliau bukanlah seorang yang suka menunjukkan kekayaan. Kita tahu satu yang unik tentang Shinichi Araki yang menyebabkan ini antara Facebook yang saya suka tengok. Saya renung lama setiap gambar yang dia post, setiap caption yang ada, walaupun ditulis dalam bahasa Jepun kemudian ditranslate dalam Facebook oleh Facebook dalam bahasa Inggeris. Kita membaca seorang yang menganggap passion hidupnya bukanlah tentang untuk orang tahu betapa kayanya dia, untuk orang tahu betapa besar rumahnya, untuk orang tahu berapa yang ada dalam akaun banknya setelah beliau menjadi pengasas kepada Ironheart. Tetapi dia berkongsi bagaimana menikmati jeans dan juga menunggang motosikal adalah satu passion hidup, di mana dia cuba berkongsi kepada masyarakat dunia bahawa jeans bukan semata-mata tentang memakainya, tetapi jeans adalah memakainya untuk menikmati hidup. Tak semua daripada kita juga akan mengalami peristiwa indah seperti Kinichi Iwaya, itu pengasas Pure Blue Jeans. Beliau memiliki kisah hidup yang lebih menarik seperti Omar. Semalam Omar mengatakan bahawa pengaruh jeans datang kerana abangnya pakai 501. Dan ketika dia berusia 15 tahun, dia bedek-bedek abang dia, belikan aku satu. Aku ingin dapatkan jeans seperti The $6 Million Man, pakai jaket jeans, pakai jeans yang fully. Maka abang dia belanja, dan itulah yang membuka Omar masuk ke dalam dunia jeans kerana seluar dan jaket pertama yang dibelikan oleh abangnya. Begitu juga dengan Kinichi Iwaya. Ketika dia berpindah, satu yang menarik tentang dia adalah dia tidak datang dari Kojima. Dia bukan anak tempatan Kojima. Kojima adalah bandar jin. Nanti kalau saudara yang baru masuk tak faham, nanti pin je ni. Kalau saudara dah faham, saya tak payah cerita tentang Kojima. Beliau berpindah begitu keluarganya ketika berusia 7 tahun ke Kojima. Hidup di kota, di bandar kecil yang dianggap sebagai bonda bagi segala jin, ataupun kita anggap sebagai bandar bagi segala jin. Kerana daripada 1603 hingga 1876, ketika Maharaja Edo memerintah Jepun, memang Kojima telah dipilih sebagai bandar tekstil. Kerana waktu itu berlaku reformasi dan revolusi fashion di Jepun, maka Kojima telah menjadi bandar yang menghasilkan tekstil, bagi menghasilkan juga kain-kain berkualiti tinggi untuk memenuhi dunia fashion dan dunia tekstil yang diaspirasikan oleh Maharaja Edo. Apabila beliau berpindah ke Kojima, pengaruh yang pertama beliau terima adalah kerana dia terpaksa menjadi pembasuh seluar kepada abangnya. Jadi kerana Kojima waktu itu mempunyai bandar jeans, banyak jeans Levi's Big E dijual di Kojima, maka dia dibuli oleh abangnya. Jadi abangnya selalu menyuruh Iwaya untuk membasuh jeans, untuk mendapatkan faded yang cepat. Jadi dia terpaksa belajar banyak teknik untuk mendapatkan faded jeans, melusuhkan jeans Levi's 501 yang dibeli baru abangnya di butik, di kedai ataupun di butik Levi's. Dan dia diberi tugas oleh abangnya untuk pergi ke sungai dan menggosok menggunakan batu sungai untuk mendapatkan faded jeans mengikut tradisi Jepun pada tahun 80-an ataupun hujung 70-an. Perbuatan ini telah menanamkan semangat beliau mencintai jeans. Daripada seorang yang rasa dimangsakan oleh abangnya yang seorang penggila 501, dan akhirnya dia diberi 501-nya yang pertama. Dan dia kata hampir setiap hari dia terpaksa berulang-alik ke sungai dan menggunakan batu sungai untuk membasuh jeans baru abangnya supaya faded ataupun impak pemakaian, segala macam bentuk larik, corak dan misai ni berlaku. Itu telah memberi pengaruh kepada beliau dan akhirnya kerjaya yang dia pilih setelah dia membesar adalah menjadi jurujual jeans. Tak semua daripada kita akan mendapat karakter yang dinamik dan karakter yang begitu positif seperti Iwaya, di mana ketika dia berusia muda dan dia bekerja sebagai jurujual jeans, yang pertama terlintas dalam fikirannya adalah untuk memahami
Okay, kita sambung. Ada berapa view ni, Zah? Takut. Allah. Okey, kita sambung. Tak semua kita akan mendapat pengalaman hasil pengaruh seorang abang yang mencintai 501 benar-benar penggila, dan akhirnya dia dibelanja oleh abangnya untuk memiliki jeans, dan akhirnya dia bekerja kerana dia tinggal di Kojima, dan Kojima adalah bandar jeans di Jepun. Kojima di negeri Okayama adalah bandar jeans di Jepun. Dan dia menjadi penjual jeans, tetapi dalam usia yang begitu muda, satu aspirasi yang beliau inginkan adalah mempelajari dan mempunyai komitmen tentang pemilihan kain, menjadikan beliau seorang jago kain di Jepun. Walaupun dia tidak datang daripada latar belakang seperti Hiroshi, dan dia tidak datang Hiroshi iaitu pemburu jeans, dia tidak datang daripada latar belakang seperti Haraki, iaitu seorang yang berkhidmat dalam dunia jeans selama 20 tahun di Edwin. Tetapi Iwaya bekerja sebagai jurujual kain jeans dengan aspirasi dia ingin tahu semua benda tentang jeans, tentang kain jeans. Dalam tempoh 2 tahun bekerja, dia membaiki semua komitmen, dia membaiki semua hubungannya dengan pembekal-pembekal kain yang terbaik di dunia, hingga tidak ada rahsia mengenai apa kain yang tidak beliau ketahui, sumber kain yang terbaik, bagaimana mendapat kain yang terbaik. Hinggalah akhirnya beliau membuat satu keputusan yang berani, yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana pun pemain jeans di Jepun, oleh mana-mana peminat jeans di Jepun, dengan terbang ke Milan. Beliau menyertai festival jeans yang pertama di Milan, kali pertama di Milan, dan bergaul dengan orang yang ada di Milan untuk memahami bagaimanakah mereka menghasilkan jeans yang mempunyai potensi pasaran global. Apabila dia pulang daripada Milan, satu, dia memiliki network. Yang kedua, dia tahu bagaimana pengusaha-pengusaha jeans yang berada di seluruh dunia berfikir tentang pemasaran jeans, desain jeans. Dia belajar dalam sesi festival tersebut, kerana festival tersebut dihadiri oleh semua The 7 Rivets dan The 6 Rivets, iaitu operator jeans dan pemilik syarikat jeans. Dan apabila beliau pulang, dia menghasilkan pure blue jeans. Tapi tidak mudah kerana dia bukan seorang designer. Dia seorang yang tahu tentang setiap kualiti kain, dia tahu setiap jenis kain, dia tahu cara menghasilkan kain. Tetapi waktu yang sama, dia bukan designer kain. Dia melalui tahun pertama yang sangat dahsyat, di mana berpuluh-puluh prototipe jeans yang dia hasilkan tidak berjaya. Maksudnya setelah dilukis, dibuat, prototipe tersebut tidak dapat dipakai. Tapi dia berusaha, dan jeans pertama yang dihasilkannya berjaya. Dan hari ini siapa yang tak bercakap tentang pure blue jeans? Kalau kita bercakap tentang pure blue jeans, kita bercakap tentang kualiti kain yang terbaik, tentang bagaimana melihat kualiti kain, kita akan melihat kepada jenama pure blue jeans. Kalau kita nak melihat jeans dan ketebalan Ozzy dan kelasakan dengan motosikal besar, kita akan mengingati Haraki dan juga Iron Man dan juga Ironheart. Kalau kita ingin melihat jeans yang berorientasikan pengaruh ketenteraan hingga Repro semuanya, seperti Repro, bukan Repro, hingga ini The Toy McCoy, tengok ni. Dia tak boleh buang dia punya pilot fighter punya logo ni oleh Hiroshi Okamoto. Kita akan mengingati bahawa bagaimana seorang pengumpul jeans dipengaruhi, atau seorang pengumpul barangan vintage yang dipengaruhi oleh ideologi Perang Dunia Kedua menghasilkan produk-produknya. Jadi saya nak menjawab kepada saudara bahawa tak semua orang akan melalui dunia yang sama. Bagi mereka yang mengejar jeans biru, jeans biru, kerana jeans biru lah yang akan akhirnya menghasilkan benda yang begini, terutama jeans yang ber-Ozzy tebal. Ini adalah Denime 18 Ozzy. Dan ini adalah hasil daripada Levi's 501 XX Repro Japan. Ini adalah Repro Japan, satu lagi Repro yang menghasilkan karakter jeans dan juga menghasilkan takik belakang yang sangat cantik, iaitu honeycomb yang sangat cantik. Tetapi pada masa yang sama, saya ingin melihatkan saudara untuk melihat kepada mereka yang terutama mungkin berbelanja hanya 50 combo atau membeli helaian item yang faded,
bahawa saudara masih lagi mempunyai ruang untuk bermain dengan seni tampalan begini, atau saudara pergi saja ke Shashiko, saudara akan pergi ke liga tertinggi dalam mengendalikan seluar terpakai dengan membuatkan seni tampalan yang boleh memindahkan selai seluar lusuh kepada sebuah karya seni hasil tangan. Saya galakkan sama ada saudara tak mampu, saudara pergi je ke kedai jet dan tampal. Saya pun tak mampu melihat kehalusan kerja Fadli, salah seorang daripada rakan garasi TV. Saya pun tak mampu menghasilkan yang sehalus begitu. So, saudara boleh saja menempahnya dengan membuat tampalan, atau saudara menggunakan saja tampalan begini dan bermain dengan Dirty Denim. Kerana Dirty Denim juga adalah sesuatu yang saya suka tentang Dirty Denim. Kalau tanya saya, bang, kenapa abang sangat suka dengan Dirty Denim? Saya tak tahu dia. Fikiran saya bila Dirty Denim je akan membuatkan saya ingat tentang revolusi industri di Perancis. Setiap kali saya melihat lelaki-lelaki yang mengenakan jin lusuh dan berlatarkan bandar Paris, bagaimana mereka yang telah menjadi eksekutif, mereka yang telah menjadi orang yang berjaya, tetapi apabila mereka pergi ke kafe-kafe di pinggir jalan di Paris, ramai daripada mereka suka menggayakan jeans-jeans yang lusuh begini. Kerana ini adalah semangat jeans yang dikenang oleh generasi hari ini, bahawa revolusi Paris adalah kota yang memacu revolusi industri dunia, yang mengeluarkan dunia daripada kehidupan berorientasikan tenaga oleh air kepada tenaga wap. Bagaimana Perancis mendahului industri dalam menghasilkan tenaga wap untuk menggerakkan kereta api, tenaga wap untuk menggerakkan sektor kilang, mesin kilang, dan mereka menghasilkan juga tenaga wap yang menggerakkan kapal. Berarti tahu pada era itu, penggerak orang yang berada di bawah revolusi Perancis bukanlah golongan kaya, tetapi adalah buruh yang menggunakan pakaian kain keras untuk membantu Perancis muncul menjadi sebuah negara industri. Begitu juga kalau saya melihat orang memakai Levi's, fikiran saya akan teringat kata bagaimana inilah seluar yang menjadi pakaian 300,000 orang, mereka yang membangsatkan diri. Membangsatkan diri maksudnya sanggup meredah lautan, sama ada mereka daripada bumi Inggeris, mereka daripada bumi Itali, atau mereka daripada bumi Spain. 300,000 orang yang datang ke Amerika pada tahun 1840 hingga 1865 untuk menjadi pelombong arang batu dan pelombong emas. Dan satu-satunya uniform rasmi yang mereka pakai adalah jeans. Kalau mereka adalah pelombong di Nevada, maka pakaian yang mereka pakai adalah jeans daripada San Francisco. Kalau itu adalah Levi's. Kalau mereka bekerja di Kansas dan menghasilkan rel kereta api, jeans yang mereka pakai adalah Lee. Kalau mereka adalah cowboy dan menghasilkan bekerja memakai jeans untuk menghasilkan dalam industri ternak, mereka memakai jenama Wrangler. Ini beza dia apabila kita melihat jeans dan kita melihat apa yang kita panggil unwritten history, unwritten spirit dan unwritten knowledge yang berada di balik selai seluar jeans. Saya ceritakan juga pada saudara bahawa satu-satunya kalau Amerika mempunyai patung Liberty, itu adalah hadiah daripada Perancis kerana sumbangan Amerika membantu membebaskan Perancis daripada Nazi. Ia tidak dikenang dengan begitu besar berbanding jeans dijual 400 juta helai setahun di Amerika. Bayangkanlah, Amerika adalah negara pengguna jeans yang terbesar di dunia dengan 400 juta helai jeans. Amerika mempunyai 331 juta penduduk dan setiap isi rumah di Amerika secara puratanya memiliki 7 helai jeans. Ini adalah kajian data, saudara boleh baca daripada Men's of Many. Ini bukan speculation, ini bukan hearsay. Kerana bila saya nak jadi joki ni, saya pasal banyak membaca, memindahkan bacaan saya daripada buku-buku yang begini kepada artikel-artikel jeans yang datang daripada portal-portal yang minimum adalah 4 rebag. Saya beritahu pada saya share je, saya baca banyak artikel dan membaca banyak perkara yang berkait dengan sejarah, kerana tak memungkinkan saya untuk menghabiskan waktu mengkaji tentang butang, tentang pai, kerana itu ramai orang boleh kaji. Apa yang saya nak bagi pada saudara adalah mencipta satu semangat bagi mereka yang melalui hidup, bahawa jeans adalah nilai tambah untuk saudara menguatkan diri saudara, kerana jeans pernah menjadi sedap kepada revolusi industri di Perancis 1706. Jeans juga menjadi semangat kepada 300 perantau dari Eropah yang datang ke Amerika mencari rezeki dalam 3 sektor ekonomi yang baru bertumbuh di Amerika pada waktu itu pelombongan, rel kereta api dan juga peladangan, yang menjadikan akhirnya negara-negara ini makmur. Dan orang lupa bahawa semua kemakmuran yang dihadapi, yang dimiliki dalam sejarah Perancis dan sejarah Amerika adalah sejarah yang dibentuk oleh kaum buruh, yang di tubuh mereka adalah jeans. Itu saya share dengan saudara hari ini. Bagi mereka yang bertanya tentang, bang, kalau kami tak beli jeans yang biru-biru ni bang,
Apakah yang dapat kami buat? Kami tak akan dapat lari, kami tak akan dapat takik. Saya cerita pada saudara, bukan itu saja. Anda boleh memindahkan jeans anda yang anda beli kepada bentuk yang begini, seni jeans yang begini, seni jeans yang begini, dan lebih cantik kali saya tak ada gambar. Tapi nanti saudara boleh google je Sashiko. Saudara boleh saja menjadi friend kepada Facebook Fat Z, FADH Fazzi. Sekarang ni dia terperangkap di Singapura, maka selalu dia menurunkan live. Sekarang dia dah pandai. Kita minta, bukan kita minta, dia tahu kata demand sangat tinggi, dia rajin buat live untuk menjahit Sashiko. Dan Sashiko jahitannya sangat cantik. Yang semalam dia hasilkan pun cantik, yang bulatnya berwarna oranye tu. Oh, bila saya tengok benda tu terus saya teringat lukisan Van Gogh tentang tentang The Oz. Saya teringat kata wah, halusnya menggambarkan bagaimana seorang lelaki terperangkap di Singapura, tinggal di hostel dalam keadaan seadanya, dengan PKP, dengan perintah berkurung yang sangat ketat di Singapura, dan dia menghasilkan karya-karya yang dapat kita lihat bagaimana inginnya dia pada kebebasan, inginkan dia kepada kehidupan itu kembali seperti biasa. Dan syoknya bila dia live dengan menggunakan mentor kecil dan juga bilik asramanya yang sempit, bagaimana dia menghasilkan pula satu karya yang menggambarkan proses dia cuba menenangkan diri dia dalam semua keadaan yang serba kurang, serba menghimpit, menjadikan saya ingin memiliki. Itu saya selalu menganggap kata ia bukan dia bukan mengisi waktu, dia adalah sebuah karya. Sebab saya tak tahu kalau bukan saiz pun, kalau cantik saya akan beli. Yang semalam tu saya tengok itu adalah yang tercantik. Dia punya wow factor tentang menikmati lukisan hasil tenunan Sashiko dalam atas selai seluar jeans. Personanya sangat luar biasa. Okey, kita tak ada banyak view ini Apa dia? Apa orang komen? Apa lagi yang orang komen? Okey, kita nak share komen je. This officer kalau kena drive ni dekat kedai Doki. Ginilah basicnya saya jawab, selalu orang tanya ni. Saya dah kata beberapa kali, jeans bukan tentang membasuhnya. Kalau saya pakai ni ini saya dah beli 4 tahun. Omar bagi tahu dia ada stok yang dia simpan yang tak basuh 6 bulan, tak basuh 2 tahun, tak basuh 3 tahun. Ni saya tak pakai banyak kali. Tapi ada dengan saya dah 6 tahun. Bila keluar saja UGS, keluarkan saja edisi Toy McCoy ni, saya beli. Okay, bila saya pergi, recommend kepada saya bahawa apabila Hiroshi keluar dan berpecah daripada The Real McCoy sebagai seorang legenda ataupun war fashion di Japan, kerana beliau mempunyai sejarah hidupnya dikagumi oleh orang-orang muda di Jepun kerana mengembara di seluruh Amerika selama 2 tahun, masuk ke 49 negeri dan 1 wilayah untuk cari barangan-barangan tinggalan perang dunia kedua untuk dibawa pulang ke Jepun. Dia kumpul-kumpul pos hingga 2 tahun. Dia cerita pada saya, beli simpan satu. Kerana anda menyimpan seluar daripada jenama seorang pecinta jeans dan juga barangan vintage yang dianggap sebagai tidak ada dua sepertinya di Jepun, saya beli. Berarti bila saya beli jeans ni, saya ingat saya ada pakai dalam 60 kali mungkin lebih lah. Pasal dah ada 6 tahun selesai, saya tak pakai 10 kali setahun. Saya belum basuh. Jadi saya jaga bersih dia apa semua. Berarti, tapi saya tak pakai pergi sembahyang Jumaat. Saya tak pakai pergi tarawih. Berarti jangan nanti kaitkan lagi tak basuh pasal solat atau tidak. Jeans bukan berpakai soal membasuh ni. Okey, kalau dah basuh pula ni, basuh jeans ni kerana dia adalah satu karya seni, dia adalah kanvas seni yang kita ada. Takkanlah kita basuh dalam mesin. Kan, betul. Saya takkan kita basuh. Dia adalah satu benda yang kita anggap dekat. Benda ni akan menyimpan macam sekarang ni. Katalah satu hari saya pakai, saya nampak banyak takik. Saya akan ingat. Ini adalah takik 4 bulan saya di garasi TV menjadi joki dan banyak saya duduk bertinggung, hasilnya begini. Berarti cara yang saya akan basuh nanti, saya hanya akan rendam saja. Rendam dalam air suam, saya angkat. Dan saya tak boleh pegah. Nanti bila pegah, lekuk jeans tu patah kerana dia adalah kain keras. Okey, saya akan gantung dengan gantung buka, saya takkan kepak di penyidai tu, nanti patah pula kain dia tu bila berat air tu kan. Jadi saya akan gantung dengan memakai penyangkut baju. Gantung jadi rail dalam bilik. Sebab saya tak akan gantung jeans saya di tengah panas kerana takut dimakan oleh bahang matahari. Ada 2 cara. Kalau saudara nak gantung di tempat panas, saudara terpaksa menjemurnya begini, dengan menarik seluar ni ke sini. Ini gantung dia. Tapi saya tak saran langsunglah gantung di tempat yang panas dengan cahaya matahari seadanya. Lepas tu masukkanlah benda ni dekat ni.
di tempat penyangkut baju. Gantung je begitu. Okey, biar airnya menitik dan kering. Okey, kalau saya itulah yang saya buat. Walaupun saya tak banyak basuh. Saya cerita dekat saudara, ada 2 lai kot jeans Japan yang saya basuh. Satu Jalado saya dah jual, dan satu lagi yang saya basuh jeans baru saya adalah Braveheart. Itu je saya basuh sebab takik dah jadi dengan cepat. 6 bulan pakai saya belasah betul-betul seluar tu. Sebab dia seluar yang saya suka, The Braveheart ni adalah satu brand Japan. Dan itu je yang saya basuh, kerana selepas 6 bulan je pap takik dah jatuh. Okey, basuh. Dah nampak dah. Jadi je. Mana yang lain saya tak pernah basuh lagi. Kerana macam saya cerita kat saudara, membasuh jeans bukanlah mentaliti pemain jeans. Okey, tapi kalau saudara dapat je seluar yang macam gini, kotor bandar, saudara basuh lah. Tapi jangan, kalau lah jeans keras macam ni, saya sarankan senang je. Sanitizer tu yang saudara pakai untuk cuci tangan tu, masuk saya sanitizer tu ke dalam air, kacau sanitizer tu betul-betul, kemudian masuk ke tempat penyembur tu, saudara sembuh je di seluruh seluar, luar dan dalam. Cukup, sebab sanitizer tu adalah pembunuh bakteria dan juga pembunuh virus apa saja jenis kuman pun yang paling pantas. Jadi pakai je sanitizer tu, sembuh, talih dan sembuh je. Kalau saudara dapat jeans baru macam ni, takkan nak pakai ni. Ini adalah barang yang belum lagi dibasuh dan belum jadi pun. Belum ada apa-apa. Dia seolah-olah seluar baru. Belum jadi apa-apa pun. Dia takkan saudara turun nak basuh dan akhirnya kain dia, kanji dia hilang tanpa dapat membantu. Sebab kanji yang ada pada keras kain ni lah yang membantukan patah kain. Patah kain ni kemudian lah yang akan membantu terbentuknya urat ataupun whiskers ataupun larik ataupun corak yang kita cari. So itu nasihat saya. Kata tentang saudara tentang basuh jeans ni. Ingat, pemain jeans jangan fikir tentang basuh jeans. Yang betul adalah pakai dan belasah jeans sampai jadi. Sebab jeans begini kalau nak jadi kena belasah. Kena pakai betul-betul, barulah kain dia patah, barulah pergerakan kita menghasilkan corak dia. Sebab tu saya katakan, dalam beberapa keadaan, sebab tu saya panggil seniman jeans, saya panggil orang panggil denim hunter. Dia adalah sifat orang yang ekstrim main jeans ni. Kalau skema-skema ni kita nak main jeans ni, dia akan menimbulkan konflik, di mana dia panggil tak terbawa di badan. Hati kita tak di situ, minat kita tak di situ, apresiasi kita kepada jeans tidak di situ. Pakai je lah yang biasa-biasa, pakai cara biasa. Kalau saudara tanya saya nakkan jawapan yang biasa, saya kata basuh lah, tapi jangan basuh mesin basuh, patah jeans tu. Saya baju-baju saya yang saya beli, walaupun macam ni, saya beli daripada pasaran terpakai je, pun saya tak basuh dalam mesin basuh. Saya celup dan kemudian saya gosok dengan menggunakan kain yang sama. Saya gosok-gosok gitu, sebab saya pun tak pergi ladang, saya pun tak pergi mana, bukanlah kotoran yang sangat luar biasa untuk saya cuci. Dan kadang saya masuk sikit sabun, tapi jangan pakaikan pelembut. Untuk jeans jangan masukkan sebarang pelembut dalam jeans, kerana dia akan merosakkan sifat jeans yang sepatutnya keras dan kuat. Okey, berapa kita ada sekarang Nizam? Okey, part 27. Saya malam ni petang ni saya tak tempat nak cerita tentang buku-buku ni. Saya cuma sebenarnya saya nak cerita pada saudara bahawa kalau dulu saya suka ni, saya menulis buku banyak dan saya dulu habiskan masa dengan membaca. Tetapi sekarang saya cerita pada saudara, pada usia 50-an ni, satu yang seronok saya baca adalah mengenai artikel-artikel mengenai jeans. Tapi saya tak baca tentang pemeliharaan ataupun pemuliharaan ataupun tentang bagaimana mengejar bentuk jeans. Saya suka membaca kisah-kisah jeansman, lelaki di belakang jeans. Macam saya cerita pada saudara, keprihatinan dan kehalusan kerja Iwaya, iaitu pelopor pure blue jeans. Dan baru saya tahu bahawa jeans tak dihasilkan, kualiti jeansnya, terutama kain nappings ataupun kain snow yang dihasilkan itu tak dihasilkan semata-mata begitu. Itu kerana kali pertama beliau masuk ke dalam dunia jeans dengan membawa semangat Levi's 501 yang dipengaruhi oleh abangnya ke atasnya. Tetapi semangat beliau yang lebih besar adalah ingin menjadi seorang yang dianggap raja dalam mencipta kain jeans. Bila kita baca pula tentang saya kata tadi, Hiroshi, pengasas Real McCoy dan kemudian sekarang jenamanya adalah Toy McCoy, adalah kerana kecintaannya untuk mengumpulkan perkara-perkara yang berkait dengan World War II. Hingga semua seluar-seluar jeans beliau, walaupun ini tak ada apa kaitan dengan World War pun, dia naikkan juga pai ni. Kerana pai ni adalah simbol kapal terbang fighter jet Perang Dunia Kedua. Kalau kita lihat balik kepada Shinichi Haraki, bagaimana selepas beliau mempunyai jawatan yang sangat besar, iaitu sebagai salah seorang daripada pengarah pengarah pemasaran dan reka fashion di Edwin, beliau meninggalkan jawatan tersebut kerana aspirasinya untuk menghasilkan jeans tulen untuk pemain penunggang motosikal besar. Kerana itu bukan passion Edwin, tapi itu adalah passion beliau secara peribadi. Dengan 23 tahun pengalaman, dia buka Ironheart,
dan dia menghasilkan jeans tebal dan mempelopori jeans yang digunakan khusus untuk penunggang motosikal, tetapi akhirnya bonus untuk dia, Ironheart bukan sahaja digilai oleh mereka yang menjadi penunggang motosikal, malah pengedar di Eropah, di UK mengambil seluar untuk sebab dia di Shibuya, Japan, tetapi diedar oleh Gilmore rakannya dan menjadi sebahagian daripada jenama besar yang menjadi sebutan bukan sahaja di Jepun tapi juga di Eropah. Okey, itu saja kita kongsi hari ini. Untuk sesi share tak ada apa soalan lagi dah? Saya suka nak jawab soalan je ni, taklah saya kejarkan sangat. Itu tengok cara Jepun basuh, tengok. Saya tunjuk pada saudara, ini fake faded. Dia nak dapat juga faded sampai begitunya dibuatnya untuk mendapatkan seluarnya. Ini adalah tradisi di Jepun, benda ni bukan rahsia. Semua pemain jeans biru brand new Japan melakukan benda ni. Membasuh dengan menggosok di pasir pantai dan kemudian terjun ke laut. Ini adalah common bagi pemain jeans Japan. Lumrah, setiap mereka yang memiliki jeans biru baru di Japan akan melalui tradisi ataupun pesta basuhan pertama dengan aksi yang begini. Ini semua orang yang nak membasuh, dia panggil pecah basuh. Tradisi pecah basuh ini adalah common di Japan. Dia gosok-gosok di pasir semua gini, betul-betul dia berguling semua, dan kemudian mereka akan lari dan terjun ke dalam laut, dan itulah basuhan pertama yang mereka hasilkan. Kita kongsi-kongsi je petang ni kerana saya fikir kata menjual barang mestilah juga menjual ilmu, bukan menjual ilmu, saya tak ada ilmu. Menjual barang mestilah juga menjual tipnya. Okey, kerana ramai yang daripada kalau biasa dipakai lipat je nampak serabai. saya tak pasti cuma gini. Dia lipat jeans satunya adalah kerana jeans lembut. Jeans lembut, kalau saudara beli jeans yang bukan jeans tebal lah, kategori jeans biasa, saudara lipat dia memanglah tak kemas sebab dia macam ni. Saya tunjuk ni jeans lembut. Okey, bila saudara lipat, jeans ni tak boleh lah membentuk, dia tak boleh pegang pasal kain dia lembut. Bila kita lipat dia jadi serabai lah. Okey, dia jadi macam tu, tak ada bentuk. Senang je kalau saudara main boot. Betulkan kamera je seorang. Saudara main boot macam ni. Okey, ini kain saya rasa ini adalah 15 oz lebih je sebab saya beli pun adalah kerana dia dalam league second division. Second division maksudnya harga kelas 2. Sebab dia ada banyak division. Saya selalu gradekan jeans yang 1200 ke 2000 tu sebagai the first division, between 800 ke 1000 tu sebagai second division. Yang league jeans yang lain tu saya panggil sebagai option jeans daripada Japan. Kalau pakai boot ni lipat je 2 kali. Ini bagi kain ni senang lah pasal dia 15 oz, saya lipat 2 kali. Dia dapatlah bentuk lipatan tu. Kemudian yang paling penting, kerana saudara lipat tak elok, terutama saudara beli raw denim ni, dia baru beli raw denim, dia kata lipat tak cantik. Sebab bila lipat dia memerlukan pembentukan lah. Jadi jeans ni bila kita pakai hari-hari yang pertama, dia kena macam kita panggil exercise jeans, iaitu untuk mendapat benturan seluar. Macam mana kain tu akan ikut tubuh kita duduk. Sebab tu ramai orang bila dia beli, dia kata bila dia pakai tak cantik, kerana dia terus pakai lepas tu dia berdiri. Tak boleh, saudara kena dapat benturan jeans dulu. Jadi biasanya anggaplah exercise pakai jeans, tak payah pakai track lah, pakai jeans je exercise pagi-pagi. Dapatkan benturan jeans untuk patahan kain tu, membentuk ni macam ni. Saudara buat ni kalau kain keras ni, walaupun kain dia patah lah. Okey, ini yang kemudiannya saudara kata kalau daripada asal jeans biru kita nak dapat corak macam mana, saudara lihat ni ini benturan. Ini benturan semua yang kemudiannya di bahagian hujung ni dia akan mudah bergeser lah dengan apa saja. Sebab tu dia tak berlaku sehari. Dia berlaku berhari, dia geser ni bahagian yang ni patah, nampak? Ini akan mengikut kesan pemakaian. Okey. Bahagian lekuk belakang ni dia akan patah lagi. Ini yang kemudiannya membentuk honeycomb yang saya tunjuk tadi tu. Ini semua benda ni datang. Okey. Ini semua ni datang daripada itu. Ini benturan patah ni, orang ni selalu, ini tandanya orang ni memang saya rasa kalau dia tak naik motor, pekerjaan dia memang banyak bengkokkan lutut. Berarti dia bukan seorang yang office guy, dia bukan seorang eksekutif, dia bukan seorang elit. Berarti dia memakai jeans ni dengan koyak, kita dah tahu dah ini pembelasah ni memang orang yang melalui kehidupan jeansman yang tulen. Saudara duduk, maka dapat bentuk. Kalau saudara lipat, untuk jeans boot, lipat 2 kali, itu disiplin dia. Kalau saudara pakai low cut, lipat sekali. Ini kalau saudara pakai kasut rendah. Kalau pakai tinggi 2 kali, supaya keterampilan boot tu muncul. Okey? Kalau dia terlampau labuh sangat, saudara lipat 3-4 kali memang tak boleh. Lipatan saya tak tahu bagi mereka yang main workwear, saya tengok ramai macam Rock On, saudara pergi ke Rock On, banyak tip.
Rock On adalah satu Facebook yang di dalamnya banyak penggaya-penggaya jeans yang hebat-hebat dalam tu. Atau saudara follow saja My Denim yang sekarang ni menganjurkan bukan pertandingan lah, memanjurkan penyertaan untuk mereka yang membeli jeans dan kemudian akan menunjukkan gaya mereka, melusuhkan jeans mereka untuk tempoh setahun saya rasa pertandingan tu, di mana mereka yang paling berjaya menghasilkan jeans yang dipakai dengan betul dan menghasilkan corak yang terbaik akan dipilih sebagai pemenang. Macam saya pernah cerita pada saudara bagaimana seorang pemakai daripada Denmark, dari Belgium, dipilih untuk Jeansman Europe 2018. Kan kisahnya menarik, kisah dia putus cinta, saya tak nak habis gini. Tapi saya suka kerana bagaimana selai seluar jeans menang kerana seorang lelaki yang jatuh cinta ketika dia habis belajar di Canada dan dia beli famous Naked and Famous. Kerana dah tension belajar 4 tahun ni, dia beli Naked and Famous dan dia fly pergi ke Belgium. Dan sampai di Belgium, dia beli seluar nudi dan juga APC untuk pakai. Kemudian kehidupannya di Belgium adalah menjadi pemuzik kerana dia boleh main skit muzik, dia menjadi pemuzik. Tapi waktu yang sama dia bercita-cita untuk menghabiskan pengajian masternya di Belgium. Apabila dia jatuh cinta pada seorang gadis di Belgium dan dia hidup dengan bermain gitar di kelab malam, dia rasa itu tak boleh survive. Dia balik-balik ke Belgium. Dia balik-balik ke Canada. Bila sampai di Canada, barulah dia tahu dia mengalami LDR, long distance relation, dan dia memang mencintai gadis Belgium yang dia jumpa ketika dia merantau di Belgium. Dia memilih terbang semula ke Belgium dan menyambung pengajian masternya di Belgium. Ketika dia meneruskan pengajian masternya, dia mengahwini wanita yang dia cintai. Maka itu jeans dia banyak cerita kenapa dia dipilih sebagai jeansman bagi tahun 2018. Jadi jeans itulah yang dia pakai untuk ke kampus belajar dan menyanyi di kelab malam untuk mencari duit, menyara isterinya dan menyara pengajiannya di universiti. Bila jeans itu menjadi sebahagian daripada simbol graduasi dia, maka jeansman tu memilih, pertandingan Jeansman of the Year tu memilih dia sebagai pemenang. Kerana jeans tu dipakai oleh seorang yang struggle hidup dia, menjadi anak rantau dari Canada ke Belgium, datang kerana cinta sejatinya pada gadis Belgium dia dicintai, datang kerana semangat ini menyiapkan masternya, kemudian dengan berdikari memakai jeans dengan menyanyi penyanyi kelab malam kerana dia boleh menyanyi. Dan itulah selain daripada kelusuhan dan jadi seluar tu, yang diberi hadiah itu adalah kerana jeans yang dipakai dia itu membuktikan orangnya juga adalah orang yang semangat pakai jeans. Itu saya kongsikan dengan saudara. Ikuti saja Rock On, saya pun suka tengok. Rock On menarik dia punya dress up bagi mereka yang memakai workwear. Saya tak pandai gayakan workwear, tapi saya suka tengok geng-geng Rock On menggayakan workwear. Tengok saja apa yang yang dipost di My Denim, Facebook My Denim. Kerana di situ berpuluh-puluh pemain jeans sedang menghantar gambar, saya rasa mingguan ataupun bulanan mereka menghantar gambar untuk menghantar laporan jeans yang mereka daftar untuk pertandingan. Selepas sebulan bagaimana jadi, selepas 2 bulan bagaimana jadi, selepas 3 bulan, hinggalah keputusan diumumkan. Sama seperti yang dianjurkan oleh Denim Hunter untuk jeansman di Eropah yang saya baca tu. Tapi saya teringatlah cerita lelaki Canada. Sampai bila-bila saya ingat saya pergi di mana pun, kalau selepas ni pun saya pergi di mana-mana, kerana saya akan bercerita tentang bagaimana Eropah melihat lelaki jeans. Sebab tu saya lebih suka melihat Eropah melihat lelaki jeans berbanding Japan melihat lelaki jeans. Kerana Japan melihat lelaki jeans adalah mereka yang memiliki koleksi mereka besar, koleksi mereka hebat, hingga mereka dianggap wow dan FO kerana collectors mereka. Tetapi Eropah melihat jeans daripada berbeza, kerana Eropah memiliki tradisi jeans yang berbeza. Kerana jeans di Eropah bermula daripada Revolusi Perancis. Jeans di Eropah bermula daripada migrasi 300,000 penduduk Eropah untuk membangunkan Amerika. Maka mentaliti mereka melihat jeans adalah keturunan jeans adalah bagaimana pemakainya berjuang untuk mencapai kejayaan dan mengharung kehidupan. Itu aja. Berapa view kita ni dah? 450. Okey, kita akan terus jual. Hari ni saya belanja saudara combo ni dulu. Kita belanja combo cargo pen. Cargo pen. Selalu saya jual selai-selai, kita nak jual 2 lai 150 je. Cargo pen combo senang sebab kita nak habiskan combo. Sebab kalau kita go per item saya tak boleh naik banyak sebab makan masa. Sebab kita nak bagi laluan lagi pada jean item, kita nak bagi lagi laluan kepada jean select ni.
So kita akan naikkan combo je. So saudara ready je untuk lock 2 live 150. Biasa kita jual satu live